Jadi kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak Masjid Al-Khairiyah. Saya mula kepada Syam, sibuk Syam ini, dan tim ajaran kuasa yang berusaha keras memberikan kesihatan kepada kita para jemaah. Seterusnya, kemudian pastinya rasa hormat saya, kasih saya kepada semua hadirin hadirat yang sama-sama hadir dalam pertemuan kita pada Rabu pagi, pada Rabu pagi kita lah. Kecuali kalau saya ada syarat mungkin yang tak dapat dihilangkan, saya terpaksa minta excuse. Bagaimanapun kelas kita tetap berjalan, istiqamah lah insyaAllah dengan kelas kita. Sebab istiqamah itu satu merupakan kemuliaan di sisi Allah, ya. Sehingga para awliya bukan bahawa istiqamah itu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah, ya. Jadi kalau kita boleh istiqamah, itulah sebenarnya karamah. Dan juga yang menuntut kita melalui FB lah, ada atau nanti bersama saya juga nak mengucapkan bantuan kepada semua. Baik, semua yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, kita tengok ayat kita yang mana ya? Kita mesti pada okey, kita baca ayat 37, kita baca ayat 38 sampailah kepada ayat 80. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu lal-Qur'an karim fi kitabin maknun la Alhamdulillah, semua yang saya kasih sekalian, sebagai mukadimah mesti kita jadikan mukadimah kita adalah syukur kepada Allah, kerana Allah lah yang hidupkan kita lagi. Allah yang memberikan inayah, hidayah dan taufik sehingga kita sama-sama dapat melakukan ketaatan. Dan sebab itulah apabila kita melakukan ketaatan, apabila kita ingin melakukan ketaatan, kesedaran kita apa zikir dia. Apabila kita ingin melakukan ketaatan dan sedang melakukan ketaatan, apa zikir yang sesuai untuk kita, ya. Saya tanya, ketika sejurus sebelum kita melakukan ketaatan, semasa kita melakukan ketaatan, apakah bentuk zikir yang patut ada dalam hati kita? Saya tak nak tanya cikgu sebab cikgu dia lama tak ada dalam kelas kita, tapi nak tanya orang yang selalu datang. Tapi cikgu, kasih cikgu tak ada, cikgu tak datang rasa macam kenapa dimakan macam ada kurang, punya cikgu tak ada. Jadi setiap orang ni dia ada rasa-rasa dia lah. Jadi dia tak ada tu rasa macam ni, kenapa tak tahu sedap ni, nanti tak tahu kenapa. Jadi lipat dengan bawa letaknya lagi kenapa dia tak rasa sedap. Apa zikir ni? Baik, zikirnya adalah hauqalah. Kata bila hayya 'alas salat
La haula La haula wala quwwata illa billah. Zikir dia bukan hanya ucapan, zikir bukan hanya kita sebut lisan la haula wala quwwata illa billah, tetapi zikir adalah bila hati kita merasa tidak ada daya aku, tidak ada kekuatan aku melakukan ketaatan ini melainkan dengan kurnia dari Allah. Illa billah maknanya melainkan dengan kurnia dari Allah. Itu zikir yang kena ada rasa itu, ya. Sejurus sebelum dan semasa kita melakukannya. Kerana apabila kita melakukan ibadah, kita nak menyatakan bahawa hanya kepada Allah saja kami ingat, ya. Saya ingat, dia sebut ingat kata waktu saya, ya. Kita ingat apabila kita melakukan ketaatan adalah satu penghambaan, ya. Setiap ketaatan adalah penghambaan. Dan bila penghambaan dia hanya kepada Allah, ya. Dia hanya kepada Allah. Ini iqrar kita. Ini adalah iqrar kita. Bila kita iqrarkan dia, mula-mula ya, bila kita iqrarkan. Okey, sarapan ke belum? Dah sarapan ke belum? Besok okey je. Kan hari ni macam apa? Aduhlah saya kat cikgu kan. Ha? Minggu sudah disalahkan. Kita tanya minggu ni. Okey. Apa dia? Okey, bila ikrar dalam suratul Fatihah kita sebut iyyaka na'budu, maksudnya hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Sebab taat ni di sebalik taat adalah ibadah, pengabdian, ya. Baik, kepada siapa? Allah. Kita sebut kita ikrar hanya kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya pada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan untuk kami boleh melakukan ibadah. Ya, ingat nasta'in di situ, ayat ini saya dah sebut banyak kali. Nasta'in di situ makna secara konteks adalah minta tolong untuk kami boleh mengabdikan diri. Ya. Bukan minta tolong naik pangkat. Dalam konteks, of course pada Allah semuanya kita minta tolong. Tetapi kami mengabdikan diri kepada Engkau tak boleh seolah-olah tak mampu, melainkan setelah Engkau berikan kami pertolongan. Sebab itu praktiknya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ya, praktiknya adalah la haula wala quwwata. Kenapa semua yang dikasih? Sebab kita khawatir secara halus tanpa sedar kita mengabdikan diri kepada kita. Kita menyembah keakuan. Aku boleh buat sebab aku buat. Aku boleh buat sebab aku pandai. Aku boleh buat sebab aku alim. Aku boleh nampak. Maknanya kita bukan lagi kata kepada Engkau kami mohon pertolongan untuk sembah Engkau, tetapi aku yang buat. Tanpa sedar kita membina satu berhala dalam hati namanya keakuan. Jadi kita pecah berhala, barulah kita akan betul-betul kata iyyaka na'budu. Ya, begitu kuat ikrar itu sehingga diletakkan hanya kepada Engkau dulu. Apa dia? Kami menyembah. Sepatutnya dalam kalimat biasa kami menyembah kepada Engkau. Tetapi siapa Ustaz Ibu sudah Ustaz jangan orang-orang. Okey.
Jadi haulah itu penting. Jadi sebab itu sejurus sebelum dan semasa kita melakukan ibadat, zikirnya adalah tidak ada daya dan kurnia melainkan apa yang kau beri. Bila habis ibadat, apa zikirnya? Alhamdulillah. Ya. Bila habis nanti alhamdulillah. Ya. Baik, jom kita menyambung perbincangan kita. Dan dalam perbincangan kita ini, kita ingat ya, saya bawa flow perbincangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahawa apabila kehidupan ini tidak ada dia punya peraturan, dia tidak berjalan di atas orbit, ya, seluruh kehidupan akan jadi hamil. Tak ada kehidupan boleh hidup, sehingga benda yang paling kukuh pun akan jadi debu berterbangan, ya, akan jadi debu berterbangan. Jangan cakaplah kita pandai, janganlah cakap kita boleh merancang, kita bijak dan segala macam. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menjadikan bahawa semua hukum alam berjalan di atas perintah Allah, maka pada detik itu tak ada siapa, tak ada kehidupan yang boleh hidup. Ya, sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Apa sumpah Allah? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Saya cerita balik, ya. Cerita balik ni saja nak cikgu lah kot. Ya, orang lain semua dah macam kami dah ingat dah. Tak apalah. Ya. Ulang lah. Ya. Allah mulakan dengan harubihunya alam. Ya, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa Jadi Allah mulakan dengan hancurnya alam, hancurnya alam. Kerana sebab satu benda je tak ada. Apa dia? Gravity. Gravity ataupun mawaqi. Sebab bila tak ada mawaqi, berlakulah waqi'ah. Bila tidak ada mawaqi, ya, pada ayat yang sekarang, pada ayat pada uqsimu bi mawaqi'in nujum 75, ayat 75. Ya. Jadi pada ayat pertama Allah cerita hancur dulu. Kemudian Allah bawa kepada kita, maka Allah benar-benar bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna adzim. Allah ulang lagi, sesungguhnya ia adalah sumpah. Maksudnya sumpah satu bahawa semuanya berjalan ikut peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hari ini boleh kita kata kita boleh duduk dengan tenang, kerana semuanya adalah kerana Allah telah bersumpah dan alam itu patuh pada perintah Allah, maka Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Sebab itu Allah kata wa innahu laqasamun law ta'lamuna adzim. Sebenarnya adalah sesuatu yang besar, agung. Ya. Maksudkan tak besar kalau tidak lakulah waqa'atil waqi'ah. Tetapi kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bawa kita satu kesedaran. Apa kesedaran dia? Maka mukadimah kepada hidup kita akan hancur haru biru sekiranya tidak ada peraturan seperti mawaqi'in nujum. Maka apakah peraturannya? Innahu laqur'anun karim. Ya. Jadi kesedaran kita, okey, kenapa hidup aku bermasalah?
Kenapa rumah tangga itu berantakan? Kenapa masyarakat ini hancur hal biru? Sebab berlaku waqi'ah kepada alam, waqi'ah kepada diri, waqi'ah kepada hati. Sebab rupanya adalah kita tidak melihat Al-Quran. Jadi sebab itu kita mesti balik kepada Al-Quran. Allah kata innahu laqur'anun karim. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahawa ya, innahu laqur'anun karim, innahu sesungguhnya dia adalah Quran, sesungguhnya apa yang kamu bacakan itu, yakni yang disampaikan itu, yang wahyu yang kamu bacakan kamu itu wahai Muhammad, laqur'anun karim, adalah sebenar-benarnya merupakan Quran. Ya, Quran. Apa makna Quran? Apa makna Quran dulu? Ya. Okey, itu takrifan mana dulu, mana bahasa. Apa makna Quran? Qira'a. Qira'a. Apa makna qira'a? Baca. Oh ya. Salah mau jawab air ni. Quran daripada kalimah jamak, himpunan. Himpunan. Quran daripada kalimah himpunan. Qira'a itu sebenarnya himpunan kata-kata, tetapi makna asal dia adalah himpun, himpunan. Ya. Quran bahasa dia sebut bahasa adalah himpun, himpun. Kami baca Quran himpunan kata-kata, himpunan kalam. Jadi qara'a, sebab itu qara'a sama dengan qarya. Dia punya kata akar dia sama dengan qarya. Qarya. Cuma Melayu kita ni tidak sebut qarya, dia sebut karya. Dia malas nak off sangat, maka dia sebut karya. Sebab tu kadang-kadang terkonfuse dengan qari'a. Ya. Jadi qari'a itu baca, yang baca Quran perempuan. Ya, kita minta qari'ah bacakan Quran, lepas tu dia jadi karya dalam qari'ah. Wallahu a'lam. Confuse. Okey, tetapi perkataan Quran itu daripada kalimah himpunan. Itu makna sebenarnya. Ya, Al-Quran ini asal maknanya adalah himpunan. Kemudian apa yang dihimpun? Yang dihimpun adalah bacaan. Apa itu bacaan? Kalimat-kalimat yang tersusun. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa innahu laqur'an, maknanya adalah himpunan kalimat-kalimat yang datang dari Allah yang diturunkan kepada Nabi. Dan kemudian kepada definisi. Ya, Al-Quran huwa kalamullah ta'ala al-mu'jiz al-munazzal ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati amin Jibril al-maqbul ilayhi bitawafur muta'abbad bitilawatihi al-mabdud bi surat al-Fatihah wa mukhtatam bi surat An-Nas. Itu definisi, tetapi makna lughah dia adalah apa tadi? Himpunan. So, bila dikatakan innahu, sesungguhnya apa yang kamu baca itu adalah himpunan daripada kalam Allah yang diturunkan kepada kamu. Dan sifat Quran itu adalah karimun. Karim, apa makna karim? Mulia. Ya, karimun bermakna, kalau kita cakap dalam kelas, bukan mulia. Karimun maknanya adalah Sangat mulia. sangat mulia. Alhamdulillah. Kan datang ke Islam okey. Baik, karimun adalah atas kuasa fa'ilun. Fa'ilun maknanya sangat. So bila sebut, bila digunakan kalimah karimun, fa'ilun maknanya Al-Quranun karimun, Quran itu sangat mulia. Kenapa mulia? Pertama sekali mulia kerana benda yang mulia pertama, apa sifat mulia? Yang sifat mulia pertama apa dia? Okey, datang dari Allah. Sifat mulia yang pertama? Sifat mulia yang pertama? Benar. Benar. Semua benda yang pertama kemuliaan
kemuliaan ada pada benar dan kehinaan ada pada bohong. Ya, pembohongan adalah kehinaan. Ya, pembohongan adalah kehinaan. Sebab apa makna benar? Apa makna betul? Tak salah. Apa makna betul? Apa makna benar? Apa makna al-haq? Dan kita selalu cakap kan, kita kena cakap betul. Kita cakap apa kata betul? Betul tu apa sebenarnya? Apabila bertepatan, ya, apa yang kita cakap atau apa berita dengan hakikat benda itu, itulah benar. Benar adalah bila bertepatan, ya, antara apa yang kita cakap dengan benda itu. Al-khabar kal-mu'ayanah disebut, ya. Al-haqiqah adalah al-khabar kal-mu'ayanah. Dusta adalah laisa al-khabar kal-mu'ayanah. Maknanya berita yang kita cakap tak macam itu, tak macam. Jadi bila tak matching saja. So sebab itu Al-Quranul Karim itu mulia pertama sebab dia bertepatan. Sebab semua orang dakwa dia adalah words of God. Semua orang mendakwa bahawa dia books adalah words of God, word of God. Ini adalah perkataan Tuhan. Tetapi pertama sekali Al-Quran adalah karimun kerana dia adalah sebenar-benarnya kalam Allah. Ya, adapun yang lain bukan kalam Allah, bukan kalam Allah. Itu jelas kan? Kita tengok contohnya dalam kitab. Contohnya dalam kitab Injil, kita katakan Injil. Dia bukan kalam Allah. Dia hanya cerita tentang apa yang dia macam hadis. Ya, hadis tentang Injil tu dia punya format dia adalah sebenarnya apa yang dikata, bukan Allah kata kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad baca. So beza dia macam tu. So sebab itu pertama sekali kenapa dia karimun, kerana dia adalah kerana dia betul. Apa makna betul, benar, apa makna benar, dia bertepatan dengan makna yang sebenar. Dan kalau dikata kalam Allah, memang dia adalah kalam Allah. Itu karimun. Karimun yang pertama maknanya dia adalah kalam Allah yang betul. Ya. Sebab itulah kalam Allah yang betul membawa kepada agama Islam. Ingat ya, dia punya flow dia. Apa itu agama Islam? Agama yang benar. Apa lagi? Sebut saya perkataan. Satu perkataan bagi disebut Islam, dia mesti ada satu sinonim dengan dia. Sifatnya benar gitu. Bila menyerah diri itu maksudnya kita yang menerima Islam itu. Tapi Islam itu sendiri. Islam agama datang daripada Allah. Macam mana kita tahu? Melalui Quran Karim. Sebab kalam Allah. Inna dina indallah Islam. Baik, apa sifat Islam? Sejahtera. Setiap kali saya cakap, saya cakap ayat. Setiap kali saya akan cakap, saya cakap ayat. Jernih. Pure. Jernih. Apa itu jernih? Pure. Suci, bersih. Cikgu saya kena yang ni cikgu tengah ni cikgu yang cikgu ni macam mana cara nak bagi supaya saya ni itulah muhasabah lah ya. Betul. Kata insyaAllah saya cuba perbaiki lagi insyaAllah supaya bila cakap pun mudah ingat kan. InsyaAllah. Baik. Bila saya angkat air ni apa sifat dia? Maksudnya apa maksud jernih? Tak jumpa lagi makna dia. Tidak bercampur. Sebab once campur saja, bukan botol, tak boleh botol. Kita campur air kopi yang memang bagi sekali dalam gelas. Contohnya kita campur dengan air kopi contohnya. Kopi tak kotor tetapi dia tidak lagi jernih. Sebab jernih bermaksud tidak bercampur. Kalau benda kotor apatah lagi. Maka sebab itu dia tidak lagi namanya jernih.
maka air yang jernih tak bercampur disebut apa? Hanif. Hanif. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Baik, bila sebut muslim, sebab oleh kerana kita tahu bahawa karim itu adalah memang dari Allah, maka lahirlah agama yang tak bercampur. Maksudnya tak bercampur dengan memang agama ajaran Islam ini memang jernih, tak bercampur dengan pandangan-pandangan rahib-rahib, pandangan pendeta-pendeta yang merubah, pandangan para ulama yang merubah. Sebab ulama bukan kerja ulama campur sampai agama Islam itu menjadi sesuatu yang tak hanif, tetapi mensyarahkan kejernihan dia, mensyarahkan kejernihan dia. Maka sebab itulah kenapa kita mendapat agama yang hadis, sebab sumbernya adalah Quranul Karim. Sebab Karim pertama maknanya adalah benar. Apa makna benar tadi? Bertepatan dengan sebenar. Bertepatan dengan sebenar. Alhamdulillah kita sedang berada di masjid negeri. Salah. Salah. Tak betul, nampak tak? Perkataan itu, perkataan masjid negeri, kita sedang berada di masjid negeri. Perkataan itu tidak benar sebab kita bukan ada di masjid negeri. Perkataan itu bukan kat sini, perkataan itu kat sana. Kan? Orang tu cakap ketika dia berada di masjid negeri, baru dia cakap. Jadi baik, sebab itu kebenaran. Baik, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa innahu, sesungguhnya apa yang kamu katakan wahai Muhammad itu adalah penegasan dari Allah, la Quran. Apa makna Quran tadi? Himpunan. Himpunan daripada kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya adalah karimun, yang karim. Baik. Ya. Agama Islam adalah agama hanif. Ya, sifat bagi agama Islam. Ya, sifat bagi agama Islam itu hanif. Apa makna hanif tadi? Jernih. So kalau saya angkat gelas ni, maknanya saya nak bagi saya, bila saya tanya soalan sama, mana saya angkat ya. Dan saya tak akan angkat kalau memang tulang kopi hari itu, taklah. Saya tak akan angkat, oh dah. Saya akan angkat ketika air jernih. Dah cakap je. Bukan dah cakap supaya nampak, supaya kita nampak bincang. Tak apa kan? Kita bincang ni betul-betul macam family. Jangan rasa apa-apa. Mungkin dari yang baru datang mungkin dah. Dia memanglah, inilah keluarga kita. Inilah sahabat kita, inilah kita nak santai dan rehat. Kan? Kat sini kita nak rehat-rehat, kita tak stres. Kan? Kan? Ya, walaupun ada kadang-kadang minggu depan saya tak ada doa, saya sebab saya dalam musafir ke Umrah ya. Doa apa tak dulu? Tambah yang fakir dan doa dan banyak dosa ni. Semoga Allah bantu, Allah mudahkan perjalanan, kita bantu dia, Allah sampaikan matlamat ibadah untuk mengabdikan diri kepada Allah ya. Untuk mendoakan saya. InsyaAllah terkir ni Allah ingatkan saya ya Allah. Amin ya Allah. Baik. So, itu masuk ayat tadi. Innahu, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi itu, sebab mereka mendengar perkataan Nabi. Sebab Nabi bila cakap Quran, dia akan kata bahawa Allah berfirman. Supaya beza. Sebab itulah yang keluar daripada mulut Nabi, ya. Kalau hadis ialah bukan sekadar apa keluar daripada mulut, tetapi termasuk perbuatan. Tetapi bila keluar daripada mulut, sama ada dua saja. Sama ada hadis ataupun Quran. Yang keluar daripada mulut Nabi sama ada hadis ataupun Quran. Baik. Saya tanya sekali lagi. Yang keluar daripada mulut Nabi adalah hadis. Apa makna hadis? Quran pun daripada mulut Nabi. Hadis. Apa makna hadis? Hadis maknanya adalah baharu. Tak jauh dekat dia. Hadis maknanya baharu.
Sebab tu kita belajar ilmu tauhid, betul tak? Setiap yang hadis, lawannya adalah yang qadim. Sebenarnya hadis yang dulu sebab nak bagi beza. Sebab nak keluar daripada mulut Nabi perkataan. Tetapi perkataan itu adakah hadis ataupun qadim? Sebab qadim makna Quran, hadis adalah memang perkataan Nabi. Perkataan Nabi. Yang perkataan Nabi itu adalah untuk menjelaskan makna. Tetapi Nabi tetap akan bezakan bahawa ini hadis. So apa makna hadis? Apa makna qadim? Yang lama tak ada permulaan. Qadim adalah sesuatu yang sedia kala, yang tidak ada permulaan. Sedia kala tiada permulaan. Hadis sesuatu yang baru sebab Nabi Muhammad bersifat baru. Nabi Muhammad macam kita, makhluk dan makhluk, semua makhluk bersifat baru. Apa dia sifat? Pakai Arab sikit lah. Sifat hadis. Baik, sebab itulah Nabi beza keluar daripada Nabi Muhammad, maka ini adalah hadis. Ini adalah Quran. So bila Nabi Muhammad baca Quran, itu kalam Allah Ta'ala al-Qadim, kalam Allah yang qadim. Tetapi bila Nabi cakap, Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, itu bukan kalam yang qadim, tetapi Nabi bercakap sebagai makhluk Allah yang sifatnya baru. Barulah hadis tersebut itu makna asal, ya. Nah, sebab dulunya keluar daripada mulut Nabi, sebab dulunya keluar daripada mulut Nabi. Bukan senang nak differentiate kan. Sebab tu Nabi, zaman Nabi memberitahu bahawa jangan tulis hadis. Nabi melarang para sahabat menulis hadis. Dan sekiranya kalian menulis, maka ada arahan daripada Nabi, maka apa yang para sahabat tulis. Sebab kenapa Nabi takut apa? Bercampur antara, sebab dulunya keluar daripada mulut Nabi. Nanti orang confused dan akhirnya orang kata bahawa ini hadis, ini Quran. Maka sebab apa? Sebab ada dalam catatan. So apa yang dalam catatan di zaman Nabi peringkat awal, maka Nabi melarang. Setelah Nabi mendapat juru tulis yang menulis Al-Quran, dan mereka adalah juru tulis yang memang amanah dan boleh membezakan, barulah pada ketika itu, ketika Futuh Mekah, maka Nabi menyuruh untuk menulis. Tulislah apa yang Nabi cakap supaya nanti diingat. Jadi dengan sebab larangan tadi ada dia punya sebab takut bercampur. Tetapi setelah takut bercampur itu telah tiada, maka Nabi membenarkan untuk menulis hadis. Dengan sebab itulah sampai hari ini, sama ada yang ditulis atau dihafaz oleh ulama dan para sahabat tabi'in dulu, maka sampai pada kita dengan jasa besar oleh para ulama hadis, ya. Baik. Ustaz, kalau hadis kursi. Hadis kursi. Baik, sebab tu dia buat satu macam penerangan khusus pula, hadisun tetapi kursi. Ya, hadis kursi. So hadis kursi ini ialah yang bukan Quran. Sebab tu dia sebut hadis mana bukan Quran. Sebab Quran apa tadi? Qadim. Quran qadim. Terus Quran qadim, ya. Apa yang keluar daripada Nabi, mulut Nabi bila bukan Quran, maka dia adalah hadis. Cuma ada hadis yang Nabi cakap, maka Nabi refer. Ingat, bila sebut hadis dia bukan Quran. Itu nombor satu. Once sebut saja hadis, dia bukan qadim, bukan Quran. Dan hadis kursi adalah satu bentuk Nabi menyampaikan satu pesanan Allah, tetapi tak masuk dalam Quran, tetapi itu adalah datang daripada Allah untuk Nabi cakap secara khusus. Maka sebab itu Nabi akan bercakap, Allah bercakap, ya, Allah bercakap, qala Allah, ya, ataupun Allah, Nabi kata fima yarwi an rabbihi, fima yarwi an rabbihi. Maka pada ketika itu, sebab itulah Nabi akan gunakan word. Sebab dalam hadis kursi perkataannya adalah aku, dan aku itu siapa? Allah. Sedangkan hadis dia cakap aku adalah Nabi Muhammad, tetapi Nabi akan buat satu embedded bahawa Allah berfirman. Bila dalam firman hadis kursi semuanya adalah tentang Allah cakap, Allah cakap. Okey, macam juga Quran. Jadi sebab itu semua yang itu beza dia. Beza dia adalah hadis. Bila sebut hadis dia bukan Quran. Sebut hadis automatik dia bukan Quran. Sebab itulah bila hadis kursi dia kena melalui proses apa? Dia kena melalui proses penilaian hadis. Quran tak perlu melalui penilaian hadis. Ingat tak kenapa?
ada pada satu perkataan. Siapa masih ingat? Pada mutawatir. Sebab Quran sifatnya adalah mutawatir. Ya, sebab definisi Al-Quran yang kita baca tadi apa dia? Al-Quran wa kalamullah ta'ala al-muhdis al-munazzal ila lisan Nabi sallallahu al-manqulu ilaina bitawatur. Kita baca hadis, hadis tak turun sebagai secara mutawatir. Baik tak ya? Kita takutnya kan. Hilang semangat kan. Dia pun Ustaz cakap betul. Layan kebiasaan. Okey, baik. Balik pada kita punya perbincangan biasa. Innahu al-Quranul Karim. Baik. Apa lagi sifat karim yang ada pada Quran ini? Tadi kita kata mesti benar daripada Allah. Maksud benar itu benar dari Allah. Sebab itulah Allah itu antara nama Allah ada Al-Haq. Nama Allah itu Al-Haq. Ya. Pemuncak segala-galanya, sebab akhirnya semuanya dalam alam ini mesti pada benar, pada benar. Baik, apa lagi sifat? Tolong saya, bertiga lah kita sebut sifat Quran. Suci maksudnya apa? Tidak bercampur. Balik pada tadi, tidak bercampur dengan perkataan-perkataan manusia. Sebab Nabi jaga betul-betul Al-Quran agar jangan Al-Quran ini dicampur dengan perkataan-perkataan makhluk. Hatta tak tercampur dengan perkataan Nabi. Lagi? Baik, antaranya adalah yang penting yang kita dah lalui, yang kita dah baca adalah antara sifat Al-Karim adalah Al-Hakim. Antara sifat Al-Karim adalah Al-Hakim. Kan? Kan? Apa makna dia? Apa makna dia? Apa maksud Al-Hakim? Kamu masih ingat? Ini memang kena pergi kelas, kita punya kelas Yasin baru ni. Yasin wal Quranil Hakim. Apa makna dia? Demi Al-Quran. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Al-Hakim yang sifatnya adalah jaring. Hakim dalam bahasa Arab termasuk jaring. Jaring. Ya, bukan tapis. Jaring. Memang nanti tapis kat DIY, tapi jaring. Jaring. Al-Quran itu sifatnya adalah jaring. Apa maksud jaring? Saya dah, okey, saya tengah lagi ya. Tak apa, insyaAllah. Repetition is mother of knowledge. Ingat tak? Siapa? Ini payah cakap orang bandar ni. Saya orang teratur. Tapi satu, kata siapa ada satu macam kata, jomlah kita buat lawatan ke teratur. Siapa aja yang suggest saya? Ada satu. Oh, bija. Kita nak pergi sama-sama, bija. Sama-sama. Ha? Itulah kita buat planning. Kita pergi ramai-ramai ke teratur. Sebelum nanti nak pergi ke Banyak Aksor ni ada. Ajak pergi Banyak Aksor apa ni kan. Baik. Okey, sebab kami orang teratur memang biasa dengan jari. Baik. Dah bukan isunya jala atau jari. Misal pula saya sebut jala. Jadi konflik jala tu apa pula? Jari tu apa pula? Okeylah jari. Rupa tentang jala dulu. Jari. Untuk buat jari asalnya daripada benang yang macam mana? Dari ialah buat tu memang buatlah. Asal daripada satu buku benang. Daripada satu buku benang dan diambil dan dijaring dan akhirnya terbina satu terbuat satu jaring yang besar, hakikatnya daripada satu buku benang. Al-Quran
Sebab terlalu banyak words, terlalu banyak kalimat dan ada dalam Quran. So, antara nak bagi Quran itu betul, dia seperti jaring. Apa maksud seperti jaring? Dia daripada benang yang satu. Sebab itulah antara satu dan satu yang lain dia tidak akan bercanggah. Sebab dia daripada benang yang sama. Tidak akan ada bercanggah. Dan sebab itu kita dapat kitab selain daripada Al-Quran sifatnya adalah tanaqud, kontradiksi. Kenapa? Sebab dia bukan jaring. Ya? Sebab dia jaring bocor, tak jaring bocor. Bila jaring dah mula bocor, apa orang tu buat? Ambil benang lain. Nampak? Kalau jaring yang sebenar daripada satu jaring, maka daripada jaring tersebut dia anyam menjadi begitu besar satu jaring. Tetapi hakikatnya, ambillah ke sini, dia mesti ada kaitan dengan sana. Suatu buka satu jaring, apa jadi? Alah, macam kita kait tu. Cuba tarik satu tengok, apa jadi? Dia tungkai. Akhirnya, begitu cantik kita tengok kadang buat frame, kadang buat baju. Tapi bila tarik, akhirnya jadi apa? Sebuku benar. Sebab sifat Al-Quran ialah mesti datang daripada sumber yang satu dan Allah janji bermaksud tidak pernah tanaqud. Itu bijaksana. Tak nama bijaksana kalau hari ini cakap baik, esok bercanggah dengan apa yang dia cakap. Kenapa? Sebab dia bukan daripada jaring yang sama. Apa maksud jaring yang sama? Sebab benda yang tak betul, dia mesti akan datang daripada berbeza-beza. Sebab itulah hikmah adalah kebijaksanaan yang ulama buat hasil daripada yang satu benda ke satu benda dia ada dia punya tautan, jaringan yang tak putus. Dan sebab itulah kita katakan bahawa kenapa tiba-tiba hilang hikmah? Macam kita kata bohong kan? Orang bohong, cakap bohong. Dia masuk benda baru, bercanggah dengan apa yang dia cakap semalam. Ya. Dia cakap semalam, dia bohong lagi untuk canggah lagi, bercanggah. Ya. Sebab Al-Quran Al-Hakim yang dikatakan karim adalah bermaksud mesti benar dan kita kembang lagi makna benar itu walaupun dah sampai satu jalur yang sangat luas tetapi semuanya tetap daripada satu yang tak akan bertanaqud. Tidak akan. Dan kalau kita campur satu, dia ada konteks. Setiap satu dia ada connection, interconnected. Setiap ayat Quran dia ada interconnected antara satu sama lain seperti jaring. Itulah hikmah. Bukan senang. Sebab Al-Quran turun 23 tahun. Bukan turun satu malam. Maknanya kalaulah Nabi itu mereka, bukan senang nak mereka. Nak bagi sama pula yang cakap masa perang, cakap masa musim panas, cakap. Tetapi semuanya bergerak serentak. Nampak tak? Dan ini prinsip. Ini prinsip. Apa prinsip? Sebab itulah hadis dan sebab Quran bila dia bergerak mesti sifatnya tidak ada bercakap satu sama lain. Dan bila turun pula hadis Nabi sebab tujuan hadis menerangkan qadim. Hadis menerangkan Al-Quran dan sifat dia mesti juga sedari parallel. Dia takkan pergi bercanggah antara satu sama lain. Sebab itulah Nabi mendapat gelaran sebagai Al-Hakim, hikmah. Kenapa? Sebab Nabi dalam banyak perkataan Nabi maka kita akan dapati bahawa semuanya adalah sedari. Sebab itu ulama bila dia faham Al-Quran dan hadis mereka membuat pula kaedah. Kaedah itu adalah daripada sumber yang setelah mereka memahami Al-Quran dan hadis. Dan ini problem kita. Kita tebuk hadis ini dan kita buat satu pemahaman yang rupanya dia rosak habis dengan bukan semua interconnected yang lain. Sebab dia tak faham secara keseluruhan. Sebab itu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali sebab dia adalah siapa tahu Imam Al-Ghazali ini dia punya master di dalam bidang apa? Master ilmu dalam bidang apa? Tasawuf. Ya. Imam Al-Ghazali master dalam bidang fiqh dan tasawuf. Yang nampak sebab dia itu banyak sebab kitab sangat terkenal menyebabkan orang sangka bahawa kitabnya adalah kitab yang terkenalnya kitab Ihya Ulumuddin, ya. Dan kerana itu terkenal dalam bidang ilmu tasawuf. Tetapi Imam Al-Ghazali adalah seorang yang sangat mahir dalam bidang fiqh. Ya. Tidak ada orang yang boleh menandingi kemahiran Imam Al-Ghazali dalam bidang usul fiqh. Usul fiqh. Bila dia memahami usul fiqh, maksudnya apa dia? Dia memahami seluruh jaringan itu dulu. Sebab itu bila dilontarkan sesuatu pendapat itu dia mesti tak akan bercanggah antara satu sama lain. Sebab nak dapat itu dia kena benar-benar ahli dalam bidang ilmu fiqh. Ya, ilmu bidang ilmu fiqh. Sebab baru ni Dr. Usama Azhari datang dan banyak penegasan dalam talk dia adalah sebenarnya dia kata bagaimana
memahami usul ya Al-Quran itu dan hadis itu, bila dia tak menggunakan usul untuk memahami, maka kita akan dengar orang yang akan bercanggah antara satu sama lain. Sebab tidak hakim. Tidak hakim. Apa makna hakim tadi? Maksudnya interconnected antara satu sama lain yang tidak akan bercanggah. Itu sifat Al-Quran Al-Karim ya, yang kita nak ceritakan sedikit insya-Allah. Baik. Tadi saya duduk pukul 10. Ya. Fi kitabin maknun, ya, fi kitabin maknun. Ya. Maka Al-Quran Al-Karim itu fi pada kitabin, pada kitab maknun yang terpelihara. Maka di sinilah adanya bab dalam ulumul Quran tentang Al-Quran itu Allah turunkan kali pertama dalam bentuk jumlah yang sempurna. Maka bila Allah turunkan dalam jumlah yang sempurna fi kitabin maknun, pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz, Biasanya kita dah bincang tentang masa nuzul Quran. Ingat lagi masa nuzul Quran? Masa nuzul Quran kita dah bincang benda ni kan? Maafkan semua yang cuba. Ya tadi apa? Okey. Ada Ustaz terang. Tak apa. Kita ulang, kita lagi ini kita ya. Mengulang-ulang itu adalah hukum pengajian. Ya. Baik. Pada mata saya ni cikgu kan, cikgu bukan dengan saya macam Pak Tuhan. So fi kitab maknun ya. Al-Maknun adalah satu tempat yang terpelihara. So maknanya Al-Quran ini Allah nak bagi tahu bahawa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sumbernya adalah daripada Allah, daripada tempat yang terjaga dan terpelihara. Ya, sebab kita tahu bahawa di sisi Allah mencipta Lauhul Mahfuz, Allah mencipta kalam, maka kalam mencatatkan. Ya, so semua itu, maka Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad, Allah memberi garanti bahawa apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu adalah sama dengan apa yang ada di kitabin maknun, fi kitabin maknun. Ya, fi kitabin maknun. Kalau kita baca doa Asmaul Husna tu, ya, kalau kita baca doa Asmaul Husna, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik nasiyati biyadik madin fi hukmuk wa an fi qada'uk. Di sebenarnya doa itu ada, kalau dalam riwayat Imam Ahmad dibacakan adalah Allahumma inni as'aluka bismikal Allahumma inni as'aluka بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ya, أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Bermaksud nama Allah itu ada tersembunyi. Ada yang tersembunyi, bukan semua kita tahu. Nama-nama Allah itu terlalu banyak. Ada diajar pada orang tertentu, ada tak diajar pada orang yang lain. Ya, nama-nama yang lain. Ya, nama Allah itu tetap yang paling azam, paling besar, tetapi yang lain terlalu banyak. Termasuk di antara nama-nama Allah adalah yang maknun wal mahzun. Nama Allah yang tersembunyi dalam maknun, dalam perbendaharaan. Ya. Sebab itu kita minta pada Allah dengan nama. Sebab Allah kata mintalah dengan nama Allah, fad'uhu biha. Ya, Allah itu ada nama-nama yang mulia, mintalah dengan nama-nama yang mulia tersebut. Dan kita kena sedar juga nama-nama yang kita sebut Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Khaliq, Al-Barik, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Razzaq, Al-Fattah. Itu adalah nama-nama yang tertulis. Tetapi ada nama yang kita kena sedar bahawa ada nama yang kami tak tahu.
Ada nama yang Allah ajarkan kepada setengah hamba Allah yang lain, dan ada nama yang tersimpan dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut Al-Ma'mun. Sebab dulu saya pernah ada satu doa yang kita baca doa ni sama-sama insya-Allah. Mari kita baca. Nabi Yusuf. Mari kita baca. Doakan. Oh, okey. Sebab tengok macam tak nak. Tuan Jiwan ada ke? Masya-Allah, Jiwan jauh kali ni. Ha? Baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika al-makhzun wal-maknun ya bani as-samawati wal-ard ya dzal jalali wal ikram an taghfirani dhanbi wa tarhamani wa an taj'ala li min amri farajan wa makhraja wa an tarzuqani min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Amin. Dalam doa tadi, doa ini diriwayatkan oleh Ibn Maqdawai daripada Abi Abdurrahman Abdullah Umar. Kita boleh tengok dalam tafsir Imam Asyuti, tafsir bil Adul Mastur, tafsir bil Mastur. Baik. Dan Nabi sebut di hujung hadis itu selalu baca, selalu baca sebab dia dibaca oleh orang yang terpilih. Kalau kita baca kita Arab, kita jadi orang yang terpilih. Ada Ustaz ajar. Ha? Ustaz dah ajar. Fad kata? Ustaz ada nota dia Ustaz ajar. Saya dah baca ajaran doa. Tapi mungkin masa tu bila ajar umrah. Tak ada masa kelas saya. Tak apa insya-Allah. Baik, sepindah lagi. Itulah Pak lambat sangat dulu di keluar setiap minggu kita punya kelas ni nak follow kan. Ini tak tahu video punya kelas. Jadi doa itu sebenarnya doa kisah Nabi Allah Yusuf. Yang ketika dia Jatuh. jadi ketika dia Pergi. kat mana masa muda dia? Pergi. Ketika dia dimasukkan ke dalam Pergi. dalam Telaga. kelas kita ya. Dimasukkan ke dalam Ghayabatul Jubbi. Ghayabatul Jubbi adalah lubang yang dibuat oleh orang-orang di belah Arab. Dia bukannya perigi. Sebab perigi dia orang gali sebab nak cari dia mata air. Itu disebut bi'r. Al-bi'r. Bi'r Zamzam. Sebab kenapa digali lubang? Lepas tu dapat mata air. Mata air tu bila orang setumpul dia mula keluar dan dia terus keluar. Tetapi Ghayabatul Jubbi dia bukannya telaga yang ada mata air, tetapi lubang yang digali untuk bila hujan turun, dia turun, maka dia akan sempat menampung air supaya orang dapat memanfaatkan daripada tampungan air yang sebelum dia mendap sepenuhnya. Maka akan ada waktunya dia akan kering langsung. Adapun telaga dia akan ada mata air, dia akan terus keluar sampai kiamat. Kan biasanya. Baik. Kat situlah. Jadi bila Nabi Yusuf masuk dalam tu, dia letak dan bukan dicampak, bukan dibalik, bukan dia letakkan dalam tu. Ya, Allah letak. Allah menyebut perkataan mereka meletakkan dalam. So maknanya mereka tak nak cederakan, tetapi mereka hanya satu perasaan je sebab cemburu. Rasa macam ayah dia ni macam saya lebih. Kan? Itu je isu dia. Ya, sebab masalahnya bukan pada Nabi Yusuf, bukan pada ayah Nabi Yusuf, tetapi pada orang yang cemburu. Semua orang cemburu memang banyak nak cerita. Kan? Tengoklah pun salah, tuduh pun salah, kan? Nampak macam tulis pun salah. Bila orang melihat dengan mata cemburu dia memang masalah. Kan? Semua benda pada dia ada tafsiran dia sendiri. Jadi dia menafsirkan apa yang dibuat oleh Nabi Allah Nabi
Nabi Allah Yaqub itu adalah bukan satu benda yang salah. Sebab bukan salah Nabi Yaqub, bukan salah Nabi Yusuf, tapi masalah cemburu. Ini memang masalah hidup kita ni. Kalau boleh cemburu yang macam ni, yang hasad yang macam ni, yang dengki segala macam, memang semua benda kita tengok dengan tafsiran kita. Orang pelik tengok tafsiran kita, kan? Baik, tak ada kena-mengena dengan kat sini. Jadi ibu rasa macam ni, kata aku dah, kan? Dah. Ya, cemburu itu bagus, tetapi jangan dia itu macam mula menguasai kita. Sifat cemburu adalah satu sifat yang bagus, tetapi sebab kalau suami tak cemburu, maka suami itu jadi dayus. Ya. Jadi cemburu itu adalah satu benda, tetapi dia mesti dalam had dia. Macam kita makan cucu badak, kalau tak boleh lebih, kan? Itu had dia, kan? Mau masa dia kata banyak rasa cucu badak, kesian macam mak yang nanti kami fikir bagi cucu badak ke ustaz. Saya dah memang tarik insaf nak tahu ni, insya-Allah sebelum orang ni. Kita sebut pula tadi. Kita tarik balik. Kali Pak pusing. Baik. Nak ambil gambar apa? Nak ambil gambar. Baik. Apa tadi? Coba dah. Dah. Jadi, dia letak kat dalam tu dengan hanya tujuan supaya, sebab biasanya tempat yang contoh perang pertama di mana? Perang Badar. Apa yang istimewa sangat pada perang Badar? So tolong sebut saya. Satu jelas. Ada telaga. Sebab once ada telaga, orang yang jauh ke mana pun akan jadikan situ arahin arm dia. So kat situ. So sebab itulah Nabi Muhammad dia pergi ke Badar, sebab orang Quraisy mesti akan lalu situ. Daripada Syam dia akan patah, dia mesti lalu kat situ. Bukan kat Syam. Sedar-sedar tak Syam ini, kan? Daripada Syam, sebab saya Nabi baik nak ceritanya fungsi telaga dan layar Batul Jubi di padang pasir. Jadi mereka plan nanti kita letak lampu, jangan dia don't worry, nanti orang akan ambil bawa tempat lain. So problem ini selesai. Maknanya ayat kita akan fokus kat kita. Fokus kat kita. Ya. Jadi kasih sayang tak berbelah lagi. Itulah perasaan orang cemburu, kan? Kasih sayang dekat dia je. Ya. Sedangkan bukan masalahnya kalau dibuka dan melihat secara rasional, it's okay je. Baik. Semua yang saya kasih sayang. Dan sebab itulah memang betul berlaku dah. Tetapi nak berlaku itu kata ulama. Boleh tengok dalam sebab hadis tadi bukan sekadar Ibn Mardawi, Al-Hakim dalam Mustadrak menceritakan bahawa dengan sebab itulah maka datang Jibril mengajar doa yang kita baca tadi. Jibril datang ajar doa tadi, Allahumma inni as'aluka bismikal mahzun wal, sebab dia dalam keadaan try. Dia dalam keadaan bermasalah. Jadi dia bukan sebut nama Allah Ar-Rahman yang biasa, tetapi ya Allah, aku nak dengan nama Kau yang tersembunyi, sebab aku sedang tersembunyi dalam masalah sekarang. Jadi satu-satu yang tersembunyi dalam masalah, kita track dalam masalah, maka sebutlah nama Allah yang Al-Mahzun Wal-Maknun. Dan Al-Quran ini Masya Allah. Sebab saya sebut pukul 10 stop, kan? Jadi memang dia macam setting dah macam tu, kan? Sebab saya tengok macam happy je, kan? Macam kita sekolah tu, kan? Cikgu kata hari ini kita cikgu balik awal. Ya Allah, ya Allah, nampak sangat tak boleh kontrol sebenarnya. Nampak kan? Sampai dibatuk kawal-kawal sikit. Baik. Jadi doa itu sebab nanti bila kita dah macam masyi dengan kalimah maknun, maka kita akan dapati bahawa kita akan tahu bahawa Allah sedang menggaranti bahawa apa yang disebut oleh Nabi adalah sesuatu yang selari dengan fi kitabil maknun. Sebab Allah sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Allah sebab Nabi Muhammad bersifat dengan sifat Amin. Cakap macam ni bagi tahu. Baik. Dan sebab itulah katanya Nabi kata kita datang ajarkan kalimah ini. Kalimah ini kita baca tadi. So dengan sebab itulah, dengan sebab manusia saya selalu suka manusia dengan masalah dia ada beberapa jenis. Yang pertama dia jenis orang masuk masalah dia tak ada keluar. Itu satu type of people. Dia masuk masalah dia tak ada keluar masalah. Dia terbelenggu, dia pusing, dia kona, pusing. Dia pusing main. Dia track dalam masalah. Kelompok yang kedua adalah dia masuk masalah dan dia keluar dari masalah.
Kita nak yang mana? Ya, sebab itu yang ketiga. Dia tanya nak satu ke dua. Tunggulah yang ketiga ni yang mana doa ni. Yang ketiga ialah dia masuk, Nabi Yusuf. Dia masuk. Kalau dia keluar, dia tak balik adik-adik dia. Adik-adik dia buat lagi dah. Mesti buat lagi. Mungkin buat benda lain pula. Sebab masalah akan datang. Masalah datang pergi. Settle datang. Tetapi akan datang. Sebab itu Nabi Yusuf bukan balik, bukan keluar, pergi ke adik-adik dia. Sebab tak tidak, problem is still there. Sebabnya core problem dia ada dalam hati dia orang. Okay? Jadi apa yang Allah buat? Keluar, pergi ke tempat lain. Dan hijrah katanya. Pergi ke tempat lain dan kemudian dengan sebab dia pergi ke tempat lain itulah maka dia menjadi seorang yang sangat berjaya, menjadi penguasa kepada sebuah empire, memegang kebenaran sebuah negara namanya Mesir. Yang kemudian semua bagi Israel tak ada seorang, semua pindah, tinggalkan bumi Palestin, tinggalkan, betul-betul tinggal untuk duduk di lembah yang sangat subur, tersebut. Nampak tak maknanya? Dia bukan masuk masalah keluar masalah, tapi masuk masalah seolah-olah cakap nasib baik aku kena masuk dalam lubang. Betul tak? Perkataan dia, nasib baiklah aku masuk dalam lubang. Kalau tidak, tak jadilah semua Bani Israel pindah ke satu tempat yang beratus tahun sampai Nabi Musa tengok kopi generasi, barulah kemudian Nabi Musa barulah kena bawa balik keluar kan. Baik, nak cerita semua yang saya kasih sekalian apa dia? Maka Nabi kata adilku bihadil kalimat. Adilku maknanya sering-seringlah baca kalimat ini kerana dibaca oleh golongan mustafin, golongan orang-orang terpilih. Jadi baca sekalian insya-Allah. Boleh? Okey. Pada depan. Fadli dah juga rujukan. Kalau zaman dulu tu dia ada tulis. Pada dia bagi umi dulu. Ada. Kan? Ha. Bagi umi dulu. Dah saya tanya cikgu dia baru ni. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Okey. Jadi fi kitab maknun, ayat itu, baris ayat itu adalah menunjukkan bahawa pengesahan bahawa Nabi SAW apa yang Nabi sampaikan. Sebab Allah kata innahu, adanya kalimah innahu la Quranun. Kalau tak ada innahu la Quranun karim, maknanya Allah akan kata mungkin Allah akan terus kata Al-Quran kan, atau Al-Quran kan tak ada innahu, tapi innahu bermaksud apa Nabi cakap itu selari dengan apa yang kita maksud. Nampak ilaqah ya? Nampak dia punya kaitan ya? Sebab kaitannya nak bagi tahu garanti bahawa apa yang Nabi cakap itu memang apa yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang selepas daripada itu yang Allah kata la yamassu illa al-mutahharun, yang tu kita bincang banyak sikit sebab dia ada melibatkan beberapa angle hukum tentang apa hukum menyentuh Al-Quran. Ya, jadi kita bincang, kita banyak mana pun, tapi sebab nak bincang sekarang tak sempat dah rasanya. Jadi semua yang dikasih selain nantilah kita jumpa balik bila insya-Allah. Baik, belakang tu sebenarnya ada satu Suhaili daripada Umrah, sebab ada juga rakan-rakan yang tanya maklumat saya itu memang bila tanya saya jawab. Jadi kalau nak tahu tentang Umrah dan ada siapa yang memang rasa nak pergi ke Masjid Aqsa ya, untuk kita pergi sama ada kali pertama atau kali kedua, kita memang ada sediakan dia punya perjalanan ke Masjid Aqsa. InsyaAllah kalau tanya saya itu saya tak tengok lagi.
kita punya peruntukan rezeki ada dua dan kita meletak kepercayaan terlebih dahulu. Sebab kalau kita tak percaya, kita mahu tak lagi. Rezeki kita daripada dua sumber. Ingat, pada setiap masa rezeki kita ada dua sumber. Yang pertama, Hasil daripada yang boleh kita kira, yang kita jangka, yang kita kira, yang kita andai, itu sumber rezeki kita. Dan di sana hasil kerja kita, bisnes dan segala macam. Ya. Dia tak tahu macam juga yang tak bentuk ni macam dia jadi macam mengkar atau tak. Daripada dulu sampai sekarang masih kita ada dalam malu. Baik. Ingat, rezeki adalah yang kita jangka. Tetapi ada satu lagi yang lebih besar peruntukan untuk kita adalah yang tak jangka. Yang tak jangka. Sebab itu kita minta kepada Allah min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Dan bukan kita cakap, tapi kita ada keyakinan bahawa ya Allah, aku ni rupanya kau punya peruntukan untuk aku adalah satu yang kau aku jangka dan satu yang aku tak jangka. Ya Allah, minta kedua-duanya ya Allah, sebab aku perlu untuk aku melakukan ibadat, kenaatan kepada Allah selama aku hidup di atas bumi. So kena percaya pada kita. Ya, kita ni sentiasa membuat estimate sampai kita underestimate Allah. Ya, kita buat estimate tentang rezeki kita sampai kita underestimate pemberi rezeki. Allah boleh bagi pada kita. Ya, Allah boleh beri pada kita. Sebab itulah buka hati kita, insya-Allah tak ada. Terus kan? Tak adalah. Tak adalah. Tak adalah, memang tak adalah. Jadi sebab itu masya-Allah dalam hidup kita positif, kita cuba sedaya mungkin positif lah, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita sambung lagi pada masa akan datang ya. Baik, semua yang dikatakan dua benda yang mesti saya cakap. Mak saya pesan, ya, mak saya dah meninggal, tapi dia pesan, ingat setiap yang datang ini adalah sahabat. Yang sahabat inilah menyebabkan saya boleh melakukan ibadah berada dalam taman juga pada pagi ini. Cuma yang semua tak ada, saya datang. Saya cakap tak balik Ustaz. Kenapa? Tapi nasib baik dengan setia rakan-rakan sahabat. Ada yang datang, ada yang kadang-kadang tak ada, kadang-kadang duyuk, kadang-kadang. Dan ada sebab. Sebab alhamdulillah bila semuanya duduk di tempat masing-masing, saya dah boleh ingat sebahagian insya-Allah ya. Kalau ada yang tak ada, yang ada kat sana, ada sahabat saya kat tepi tiang tu, saya nak pandang bulan tak nampak. Ya. Saya tengok ada sahabat ya. Saya sebut Haji Wan sebab Haji Wan, tapi sebenarnya yang lain masya-Allah Haji ini memang tak kursi dia. Memang seolah ada tulis kat bawah tu ya. Ya. Cuma Haji Wan tak tahu kenapa dia duduk kat situ. Biasanya duduk kat depan ni kan. Ajar ni yang ajar kak ni yang pusing-pusing, tak tahu dia memang jadi dia semua yang memang pusing-pusing. Tapi di punya area saya tahu dia pusing pun saya tahu saya cari kat mana kan. Walaupun dia pusing-pusing saya tahu kan. Jadi alhamdulillah sebab kelas kita kadang sedar tak sedar tak kisah Allah pun tahu kita kan. Kadang-kadang masya-Allah. Jadi so mak saya pesan terima kasih. So terima kasih semua kerana sebab ada dan sabar tu kan. Kadang gerak kan, tapi sabar. Tak ada gerak kan. Alhamdulillah. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pesan mak saya adalah sentiasa minta maaf. Sebab saya bercakap kadang tak sedar kan. Ada yang singgung, ada yang saya kurang-kurang, tapi dia simpan dalam hati. Apa tu yang belayar, tapi aku sudah ingat dalam batu. Ya. Janganlah disebut kan. Bila kita tak ingat tu maknanya maaflah maksudnya kan. Jadi mohon maaf ya, apatah lagi saya nak musafir ni janganlah ada semua macam tak best kan. So sebab saya jangan sebab bila kita rapat problemnya ialah kita akan jadi rasa gurau. Masalahnya kalau kelas menang memang free kan. Tapi bila kita dah kita dalam kelas dan kita faham batas sebab kita dah faham batas kita kan. Batas kita, gurauan kita adalah untuk berbincang, bukan untuk lama dan sia-sia kan. Namun pasti ada perkataan saya seorang diri yang salah, yang tak sesuai dengan akhlak Nabi. Saya mohon maaf. Boleh maafkan? Boleh. Dah memang separuh boleh maafkan.
minum masa